Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli pasukan pemantau dan bantuan di Mindanao Republik Filipina meninggalkan negara lewat petang kemarin. Sebelum bertolak pagi kemarin diadakan majlis doa selamat yang berlangsung di Surau Ad-Difa, Polkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Ahli pasukan pemantau dan bantuan terdiri daripada 3 pegawai ABDB yang diketuai oleh Komander Muhammad Zohdi bin Haji Abdul Razak, Tentera Laut di Raja Brunei. Majlis diselajurkan dengan penyampaian buku-buku khutbah perwira dan panduan kembara prajurit kepada kontingen. Negara Brunei Darussalam percaya kerjasama APEC memberi manfaat kepada ahli-ahlinya dan seluruh rantau ini. Unit sokongan dasar APEC dan penerbitannya pada Februari tahun ini mengetengahkan manfaat pertumbuhan penglibatan APEC dan membantu keluaran dalam negara kasar KDNK lebih 2 kali ganda daripada kira-kira hanya $19 trilion Amerika Syarikat pada tahun 1989 kepada $52.8 trilion Amerika Syarikat pada tahun 2021. Dalam ucap pertama semasa pembukaan sesi plenary Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABEC 2023, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, menegaskan jumlah perdagangan barang niaga APEC juga meningkat dengan lebih daripada 2/3 daripada perdagangan ini berlaku antara ekonomi ahli. Over the past decades in supporting the APEC process, Brunei Darussalam is fully behind the United States APEC chairmanship and support its priorities and emphasize in furthering the sustainability agenda. As we work on these collective aspirations, it would be remiss not to mention the very important contribution of the Council, who has been APEC's partner and the source of our inspiration in the journey. Plenary ABEC merupakan sebahagian daripada program ekonomi Brunei yang dianjurkan oleh APEC dan ABEC Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta sektor-sektor awam dan swasta. Majlis berlangsung di The Empire, Brunei. Terdapat beberapa faktor utama dalam ekosistem perniagaan yang perlu ditekankan dan diperkukuhkan. Salah satu faktor penting ialah mengenai kesaling hubungan dalam rantau kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMPIAGA. Inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesaling hubungan di antara negara-negara dalam dan luar rantau ini perlu dirancang dan dilaksanakan. Semasa ucap pertama acara meja bulat perniagaan mengenai Borneo, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengongsikan bagi negara Brunei Darussalam, inisiatif strategik tersebut telah dirancang dan dilaksanakan oleh agensi-agensi berkaitan dan sektor swasta seperti Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Muara Port Company Sendirian Berhad. By improving the connectivity, this will support and service businesses and trade volumes within and outside the Borneo Island that will be gradually increasing in numbers. In addition to sea connectivity, it is also vital for us to improve land and air connectivity. As prerequisites for a closer and integrated Borneo, we also need to strengthen people-to-people connectivity by promoting and increasing mobility within Borneo and connecting Borneo with the rest of the world. Acara meja bulat membentangkan Nusantara, Ibu Negara Baharu Indonesia dan pengenalan dagang Borneo. Di samping itu, pihak-pihak berkepentingan di Borneo sama-sama membincangkan pertumbuhan perdagangan rentas Borneo dan menarik pelaburan langsung asing. Acara meja bulat merupakan elemen program ekonomi Brunei. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi.
Dari perspektif keluaran dalam negara kasar KDNK, jurang digital akan menelan kos ekonomi global sebanyak 8.5 trilion dolar Amerika Syarikat menjelang tahun 2030. Perkara tersebut dikongsikan oleh Donna Foley, pengarah syarikat teknologi Abodo yang berpangkalan di Ireland, memetik laporan oleh firma perunding pengurusan global Conferry. Ketika ditemui pewarta RTB di luar perbincangan panel mengenai pertumbuhan digital dan inklusif semasa persidangan perniagaan Brunei, Donna Foley berkata adalah penting bagi kerajaan pendidikan dan perniagaan serta industri untuk bekerjasama mengisi jurang berkenaan. How they do that is first and foremost mapping what the skills gap is within a region, within a country. Once they've identified what the skills gaps are within an environment, they can then change the education system to meet those skills needs and enable business to actually adapt and change their reskilling program to meet those needs. Donna Foley juga menerangkan bagaimana dinamik pekerjaan global berkembang selain memuji penumbuhan digital hub di negara Brunei Darussalam. Employees today want flexibility, better work-life balance, changes in how productivity is measured and better wages. And therefore, employees need to look at how they reskill and upskill their employees. They need to look at flexibility and potentially giving employees what they want. But they also need to look at how to remeasure productivity to create a digital hub. And I think it was done in the last 2 years. It's a fantastic opportunity for the youth of Brunei to get involved. It's a fantastic opportunity to attract investment into Brunei. Negara Brunei Darussalam bersedia untuk memainkan peranan penting dalam memastikan ASEAN berada di landasan ke arah mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050. Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN menggariskan perkara tersebut dalam temu bual di luar persidangan perniagaan Brunei. Brunei plays an important role, particularly when we talk about the digital transformation. I think we can share each other. With the Brunei contribution to the economy in ASEAN, although population-wise not big, but in capital, and talking about economy, is big because you have natural resources, and also Brunei is facing also same challenges, which is moving towards net zero 2050. Syarikat Tenaga Total Energies baru-baru ini meraihkan ulang tahun penubuhannya ke-35 di negara Brunei Darussalam. Sejak memulakan pengurangan jejak karbon 15 tahun lalu, Total Energies telah melakukan beberapa pelaburan khususnya mengurangkan pembakaran dalam loji. Dan kini Total Energies merancang untuk melaksanakan penyahkarbonan elektrik dengan beberapa loji suria serta kerjasama dalam bidang penggunaan karbon. Perkara tersebut dikongsikan oleh Jerome Senis, Pengurus Besar dan Pengurusi Negara Total Energies EP Brunei BV semasa ditemui pewarta RTB. It's a great opportunity for public and private sectors to talk together and to raise awareness of the public in terms of the carbon footprint reduction as well as the sustainability. The net zero journey for the nation is going to be a collective journey where we need to have the necessary regulatory framework and necessary investment and action from the private sector supported by the public and the government of Brunei. Jumlah perdagangan meningkat sebanyak 7.9% tahun ke tahun daripada 2,287.5 juta ringgit pada bulan Januari 2022 kepada 2,469 juta ringgit pada bulan Januari 2023. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor sebanyak 20.8% daripada 1,312.9 juta ringgit kepada 1,586.6 juta ringgit, terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian. Peningkatan ekspor bahan api galian adalah didorong oleh peningkatan nilai ekspor gas cecair asli disebabkan oleh kenaikan harga ekspor dan juga kenaikan jumlah isi padu serta peningkatan nilai ekspor lain-lain produk petroleum terutamanya bahan api diesel otomotif. Jumlah nilai import menurun pada bulan Januari 2022 kepada 882.4 juta ringgit pada bulan Januari 2023, terutamanya disebabkan oleh penurunan import bahan api galian. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor diikuti dengan bahan kimia dan pelbagai barang keluaran kilang.
5 komoditi import utama pada bulan Januari 2023 adalah bahan api galian 66.0%, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan 12.3%, makanan 9.0%, bahan kimia 4.4% dan barang-barang keluaran kilang 4.0%. Pasaran ekspor utama pada bulan Januari 2023 adalah Jepun 26.0%, diikuti oleh Australia 16.9% dan Singapura 14.9%. Komoditi ekspor terbesar ke Jepun, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti Amiriyah Arab Bersatu dan Republik Rakyat China dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Sebanyak 63.2% import adalah digunakan sebagai barangan perantaraan bagi pemprosesan, diikuti oleh barangan modal bagi operasi perniagaan dan barangan penggunaan bagi kegunaan isi rumah. Bagi perubahan bulan ke bulan berbanding bulan Disember 2022, jumlah perdagangan meningkat pada kadar minima iaitu 0.02% disebabkan oleh peningkatan jumlah ekspor. Walau bagaimanapun, ianya diimbangi oleh penurunan jumlah import. Peningkatan bulan ke bulan bagi jumlah ekspor adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan kimia daripada industri petrokimia hiliran. Manakala penurunan bahan kimia adalah penyumbang utama kepada penurunan jumlah import. Sebanyak 95.1% jumlah perdagangan dihantar melalui pengangkutan laut. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Januari 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.pn. Majlis Perniagaan BIM Piaga BEBC Brunei menghoskan forum dua hala untuk menekankan kepentingan perdagangan, pelancongan dan pelaburan dalam mengukuhkan ekonomi serantau semasa era pasca COVID. Forum diadakan petang kemarin di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi DARE, Anggrek Desa. Awang Daniel Leong, pemangku Ketua Eksekutif Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB dan DARE menjelaskan sebagai faktor penting bagi mengembangkan pertumbuhan ekonomi, BEBC komited bekerjasama untuk meneroka dan mewujudkan peluang bermakna bagi masyarakat perniagaan negara ini dan rantau BIM Piaga secara amnya. Antara yang hadir pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi dan duta-duta besar ke negara ini. Forum tersebut menyediakan platform bagi kerjasama perniagaan di antara negara peserta. Access, not just domestically, but also into the wider field. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan cuaca tidak menentu termasuk keadaan panas dan kering yang mengakibatkan kebakaran hutan dan rumput. Bermula dari Januari 2023 hingga 25 April 2023, Jabatan Bomba dan Penyelamat merekodkan sebanyak 87 panggilan melibatkan kebakaran hutan dan rumput dengan jumlah 73 hektar kawasan yang terjejas di keempat daerah. Pada 24 April lalu, sebanyak 4 buah jentera dan 27 anggota bomba dari Balai Bomba Rimba serta bantuan dari Balai Bomba Lambat Kanan dan Balai Bomba Unit Operasi Wanita dikejarkan ke insiden kebakaran hutan di Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba. Pasukan bomba mendapati kebakaran di kawasan hutan sekitar Jalan 99 semasa tiba di tempat kejadian. Luas kebakaran dianggarkan mencecah 15 hektar di atas tanah kerajaan. Punca api masih dalam siasatan dan tidak ada kemalangan jiwa berlaku. Jabatan Bomba dan Penyelamat menekankan kepada orang ramai agar elakkan dari melakukan pembakaran terbuka bagi tujuan membersihkan kawasan perumahan atau bertujuan untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Orang ramai juga adalah disarankan untuk membantu memadam kebakaran hutan atau rumput yang kecil tanpa membahayakan diri sendiri. Bagi penggemar aktiviti berburu atau melakukan aktiviti riadah di dalam hutan, elakkan dari membuat nyalaan api dan pastikan bara-bara api dipadamkan sepenuhnya. Memastikan kawasan rumah mempunyai jarak keselamatan kebakaran sekurang-kurangnya 50 meter dari pokok atau hutan demi menjaga keselamatan. Bagi sebarang insiden kebakaran, hubungi terus talian kecemasan 995 dan berikan maklumat yang tepat. Seperti pada bulan Ramadan, bulan Syawal juga menjadi momentum yang tepat untuk melakukan sedekah. Melakukan amalan kebaikan seperti memberikan bantuan kepada yang memerlukan dapat menjadi bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Syarikat Makan Ceria Sendirian berhak terus menjalankan program indahnya bersedekah kepada orang ramai. Program adalah sebahagian daripada program tanggungjawab syarikatnya yang memfokuskan kepada hubungan komuniti. Tujuan dan harapan kami ialah untuk memberikan impak positif kepada masyarakat dengan memberikan sumbangan makanan ini. Ia boleh membantu untuk mengekalkan rasa kemasyarakatan dan perpaduan di kalangan penduduk setempat. Pihak NGO memainkan peranan penting dalam masyarakat dengan menyediakan bantuan amal dan sokongan kepada pelbagai tujuan dan komuniti dengan kepakaran sumber untuk mengenal pasti mereka yang memerlukan bantuan. Kami sentiasa mencari jalan untuk memberi kembali kepada masyarakat sepanjang tahun. Kami terbuka untuk menerokai peluang untuk mengembangkan program sumbangan makanan kami kepada masa hadapan. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersemuka di Syawal ini. Audio kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Kami pelajar dari negara Brunei Darussalam yang kini berada di Hangzhou, China ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.